بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالتحية الإسلام سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آنم الإنسان ما لم يعلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji yang tertentu dirafa'kan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan takluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan Dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu, dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan. Maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada malam yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat beserta salam atas junjungan besar kita Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak, ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala, pada malam yang mulia ini dapat lagi sama-sama kita berkumpul dan berhimpun di dalam rumah Allah Ta'ala yang mulia ini. Dinamakan ia sebagai Masjid An-Naim, Taman Sri Setia Teluk Intan, Perak, Darul Ridwan, bagi melaksanakan tuntutan fardu maghrib yang dilakukan secara berjemaah. Lantaran daripada itu kita beriktikaf dengan memperbicarakan kitab daripada Syekh Abdul Samad Palembang, iaitulah dinamakan akan dia sebagai Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin. Dan kita masih lagi pada cerita bab yang ketiga, pada menyatakan menjauhi segala maksiat yang zahir. Maka sekarang kita tengah sampai pada bab berkenaan memelihara lidah. InsyaAllah. Pada siri lalu kita telah memperbahaskan tentang dua sifat yang dinamakan sebagai jidal dan juga mirak. Mirak dan jidal merupakan suatu perbuatan lidah yang boleh menjerumuskan seseorang itu ke dalam kejahatan, ataupun menjerumuskan seseorang itu kepada tempat yang boleh mendapatkan kemurkaan. Maka hari ini kita sambung yang kelima. Apa dia? Yang kelima daripada adab memelihara lidah. Kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa bi'ulubihi wa nafa'anihi fid darainil amin. Kata pengarang kitab, kelima,
hendaklah engkau pelihara akan lidahmu itu daripada menyucikan akan dirimu dan memuji akan Dia. Yang kelima, jaga lidah kita daripada sentiasa menceritakan tentang keelokan kita, cerita tentang kehebatan kita, cerita tentang kewibawaan yang mampu kita kerjakan. Kenapa? Kerana ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, fala tazakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Artinya, maka janganlah engkau menyucikan akan diri kamu, iaitu jangan kamu puji akan diri kamu. Allah itu lebih tahu dengan orang yang bertakwa, yakni orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Najm ayat ke-32. Jadi ayat ni jelas bila Allah Taala kata falang faful ataf, maka tidaklah, atau maka lamun nafi, mana mencegah, maka janganlah tuzakku, kamu itu tadi mempersebut-sebutkan, mempercerita-ceritakan ataupun mewawar-wawarkan akan anfusakum, tentang diri kamu sendiri. Pepatah Melayu kata masuk bakul yang kat sendiri. Jangan gitu. Tabarakallah taala. Huwa a'lamu, yakni Allah dia maha mengetahui bimanittaqa, terhadap orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab yang kelima menjaga lidah tadi. Yang kelima, hendaklah jaga lidah kita ni daripada memuji diri kita, daripada menceritakan keelokan kita, daripada menceritakan kesempurnaan kita. Maka apa ditanya di sini? Soal ditanya orang akan setengah hukama. Apa maksud hukama? Ahli-ahli bijak pandai. Ditanya orang akan setengah hukama, apa sebenarnya kejahatan itu? Maksudnya perkara itu benar tetapi jahat. Maka jawabnya, sebenar-benar kejahatan itu iaitu memuji seseorang akan dirinya sendiri. Maka jangan engkau biasakan akan memuji dirimu, kerana yang demikian itu mengurangkan akan martabat dirimu kepada manusia dan mendatangkan akan murkanya Allah. Kata Syekh Abdul Somad Palembang dalam nukilan dia kata apa? Ditanya kepada setengah hukama, atau setengah hukama, orang-orang cerdik pandai ini, ada di antara mereka ditanya oleh orang berkaitan tentang apakah seburuk-buruk kejahatan. Seburuk itu dah kejahatan, tapi yang paling buruk di antara segala kejahatan tu apa dia? Maka kata para hukama, sebenar-benar kejahatan itu adalah seseorang yang gemar memuji dirinya sendiri. Itu sebab kebanyakan orang ditipu oleh syaitan apabila bersangka-sangka ia tentang kesempurnaan dia. Ilmu yang dapat sikit, tetapi yang dijulang-julang, dicerita-ceritakan dan dirasai oleh dirinya itu tadi besar. Seakan-akan martabatnya capai martabat wali dah ni, kata Masya Allah. Ini dah sampai dah jadi ulama dah ni. Saya ni dah patutnya dah jadi dipanggil tok wali dah, kata dalam hati. Itu sebab Ibnu Athaillah gambarkan perasaan orang yang demikian rupa ini sebagai orang yang takabur, orang yang mula rasa besar diri dengan merasakan kebaikan diri dia. Itu kata Ibnu Athaillah dalam Hikam, man asbata li nafsihi tawadu'an fahuwa al-mutakabbirun haqqan. Barang siapa yang merasakan dirinya itu tawadu', dia rasa dirinya lebih saleh dari orang lain, dia rasa dirinya itu lebih wara' dari orang lain, dia rasa dia lebih baik dari orang lain, ketahuilah sesungguhnya dia telah menjadi orang yang takabur, orang yang membesarkan dirinya. Jadi peliharalah diri kita daripada sifat yang kelima ini, iaitu jaga-jaga, jangan gemar cerita pasal kehebatan dan kebolehan diri kepada sekalian manusia. Kenapa? Kan Imam Ghazali mengatakan, yang dinukilkan oleh Imam Syekh Abdul Somad Palembang, kata apa? Kerana maka jangan engkau biasakan akan memuji dirimu. Sebab apa? Kerana yang demikian itu mengurangkan akan martabat dirimu. Bukan makin naik martabat, makin orang menyampah, merendahkan martabat dirinya sendiri itu tadi kepada sekalian manusia.
dan mendatangkan akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau hati kita ni nak ubat, kalau bila rasa ilmu tu baru sikit. Kan segi lalu kita dah bahas apa kata Imam Ghazali, wa man khallata mutafaqqihahu hadzal 'asril ghalaba ala tabi'ati mir'atun wa jidal. Barang siapa yang bercampur akan orang yang baru belajar ilmu fiqh pada masa ini, nescaya ghalib kebiasaan atas tabiatnya itu berbantah-bantah kepada bicara masalah ilmu. Kadang-kadang ada orang dia baru mengaji dengan satu guru dan kemudian mengaji dengan guru lain dapat ilmu, maka dengan kebolehan itu berbantah ia terhadap gurunya yang dahulu. Ini pernah terjadi, insya-Allah barakallahu taala, di zaman salafun salih, yang mana apabila seorang itu merasakan dirinya telah menjadi kismis sebelum anggur. Mana boleh menjadi anggur, mana boleh menjadi kismis kalau tak jadi anggur. Tapi ini orang telah melangkau. Peribahasa Arab mengatakan dia telah menjadi kismis sebelum anggur. Dia kenapa? Kerana bercampur dengan ahli fiqh, baru mengaji sikit, dia duk rasa dia dah faham habis dah. Dia duk berasa dia lah warak, dia duk berasa dia lah paling tawaduk, dia rasa dia lah paling betul dalam perbahasannya, maka tergolong ia sebagai ahlul mira'. Ahlul mira' apa? Ahli orang yang siasa nak betul dia cakap dia. Kemudian bila dia sangka dia betul, ada orang yang lebih betul, maka berlakulah jadi ahlul jidal, iaitu orang yang berbantah-bantah dalam perbahasan. Menang saja kerja dia, masya-Allah. Walhal dia tahu dia salah tapi dia tak mau mengaku salah, itu takabbur. Orang dia mula rasa besar diri. Maka jauhkanlah, kerana itu akan mengurangkan martabat kita pada pandangan manusia dan mendatangkan akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, engkau peliharakan lidahmu itu daripada melaknat akan sesuatu daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan daripada memaki akan sesuatu daripada yang demikian itu. Maknanya yang kelima tadi apa? Jangan puji diri. Yang keenam, jangan menghina atau mencaci atau memaki daripada sekalian makhluknya Allah Subhanahu wa taala, baik daripada kalangan manusia, an-nabatan, al-jumadan, al-haywanat, daripada tumbuh-tumbuhan, daripada barang-barang beku dan segala binatang haiwan, termasuklah manusia, minan nas wal insan walil jin. Maka itu sekalian makhluk Allah, jangan kita maki atau kita hinai mereka. Kenapa? Kerana ini adalah di antara syarat menjaga lidah. Masya-Allah. Itu sebab baginda Nabi SAW mendidik kita dengan didikan yang begitu sempurna. Baginda Nabi SAW mendidik kita dengan didikan yang begitu jitu, dan patutnya kita mengamalkan dalam keadaan yang begitu meyakinkan diri kita, ataupun minta maaf, dengan kalimat begitu yakinnya kita terhadap apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kenapa? Kerana yang demikian rupa pernah berlaku kepada salah seorang Nabi Allah yang diutus pada awal perutusan manusia ke dunia, iaitulah Nabi Allah alaihi wassalatu wassalam, Nuh. Nabi Allah Nuh. Nuh ni mana apa Nuh? Nuh ni maknanya meraung. Nak kata Nuh maknanya meraung. Subhanallah taala anhu. Ketika mana pernah disebutkan dalam kisah guru kita bercerita, ketika Nabi Allah Nuh ni sebenarnya bukan namanya Nuh, dia ada nama lain. Nama lain bagi Nabi Allah Nuh ni disebut dalam kitab tafsir Nurul Ihsan, cerita tentang nama lain bagi Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam. Maka ketika disebutkan demikian rupa, Nabi ini tadi dia keluar daripada rumahnya, dan ketika itu dia terserempak dengan seekor anjing. Nampak anjing? Tapi yang menghairankan pada saat ketika itu, anjing itu memiliki 3 mata. 3 biji mata anjing tadi. Subhanallah taala. Maka ketika itu dia katakan, "Ish, anjing. Kata dia, hodohnya muka engkau ni." Dihina. Disebutkan dengan perkataan, hodohnya lah muka antal khabika ya kalb. Hodohnya muka engkau wahai anjing. Maka ketika itu anjing tadi pun berkata, "Ya Nabi Allah, aku pun tak minta muka macam ni. Aku tak minta muka macam ni. Jangan disalahkan aku kerana aku mendapat muka yang begini, iaitu memiliki 3 biji mata. Lalu engkau tanyakanlah kepada siapa yang menjadikan aku. Itulah yang berhak engkau kritikkan." Subhanallah taala. Maka ketika itu termenung Nabi ni tadi, dia memikirkan siapa yang menjadikan anjing ini. Pada kemuncak pemikirannya dia mengatakan, Allah lah yang telah menjadikan anjing ini. Allah yang jadikan anjing ni. Maka tersentak dia lalu mengatakan, "Astaghfirullah, ampunkan aku ya Allah.
kerana telah mengkritik ciptaan dan binaanmu ya Allah. Maka ketika itu menangislah Nabi ini tadi 40 malam lamanya, duk meraung minta ampun, Allah, Allah, Allah. Maka Allah manggilnya dengan nama Ya Nuh, wahai orang yang meraung. Siapa dia? Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasallam. Sebab apa? Sebab dia pernah mengkritik satu daripada makhluk Allah yang memiliki 3 mata. Hak kita hari ini yang berborak-borak, yang sembang-sembang mengata tentang para serupa orang, kecantikan orang, kehuduhan orang, ini adalah bukan hak kita. Ini adalah bukan tanggungjawab kita untuk mengkritik tiap kejadian yang Allah Ta'ala telah ciptakan. Namun apa yang Allah perintahkan kepada kita adalah mengambil ibrah dengan mengambil pengajaran, dengan mengambil manfaat, keindahan yang Allah Ta'ala jadikan. Seperti Allah jadikan langit. Apa kata Allah Subhanahu allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Dialah Allah Ta'ala yang telah menjadikan khalaqa sab'a samawat, 7 langit yang bertingkat-tingkat. Sab'a samawatin tibaqa, tibaq yakni berlapis-lapis. At-tibaqa itu sebab kuih kita panggil kuih lapis. Ada makanan Arab yang dilapis, roti kemudian daging kemudian roti lagi, itu kita panggil murtabak. Insyaallah murtabak kalimat asal dia tibaqa. Tibaq mana yang berlapis-lapis, at-tibaqa yang berlapis. Jadi kata allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Apakah engkau tidak melihat dialah Allah Ta'ala yang telah menjadikan langit itu tadi 7 yang berlapis. Tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Apakah kamu nampak daripada apa yang diciptakan oleh Ar-Rahman itu mengalami kecacatan atau keretakan ataupun kepincangan daripada ciptaannya? Oh, tak ada, kata kita. Cantik apa Allah Ta'ala jadikan. Allah kata summarji'il basara hal tara min futur. Kemudian tengok sekali lagi, ada nampak tak cacat? Tak ada. Summarji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basar. Maka yang kita nampak pada kecantikan yang Allah cipta tu, Allah kata apa? Akhirnya kamu nampak kekurangan diri kamu sendiri. Diri sendiri punya kurang, bagus. Allah punya sempurna Allah jadikan orang. Tu sebab Imam Ghazali pesan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata Imam Ghazali? Sedarkanlah dirimu itu tadi. Apabila engkau berjalan di suatu jalan, lalu engkau bertemu dengan seorang kanak-kanak, katakanlah kepada dirimu, sesungguhnya dia masih lagi seorang budak, belum banyak buat dosa, sedang saya ni dah berusia, dah dewasa, banyak buat dosa. Untungnya budak tu. Lalu kamu berada di satu jalan, kamu bertemu dengan seorang yang tua, asyaikhun, jumpa orang tua, maka kamu katakan kepada diri kamu, sesungguhnya beruntunglah orang tua ni, lama dah hidup atas dunia, dapat banyak buat amal, sedangkan aku ni hidup atas dunia ni tak berapa lama, amal pun tak banyak. Nak sangka baik pada orang. Dan apabila kamu bertemu dengan orang yang Allahumma salli alaihi wasallam, orang yang cerdik, nampak orang cerdik, orang pindah, orang yang alim, ulama, orang faqih, maka katakan kepada diri kamu, beruntunglah fulan, sebab dia ada ilmu, dia boleh mengelak daripada buat maksiat, banyak buat amal, banyak bertobat pada Allah. Saya ni tak ada apa yang dapat saya buat. Imam Ghazali kata, kalau kamu berjalan di atas suatu jalan, lalu kamu bertemu dengan seorang yang bodoh, orang yang tak cerdik, orang yang memang kata tuanku Sultan Alang Iskandar Shah qaddasallahu lahu war'a dalam kitab Risalah Iskandar Shah, apa kata dia? Dan kepada sekalian alim ulama, kami dambakan mendoakan kepada bangsamu ataupun dari rakyat-rakyat negeri kita ini, supaya mereka itu tadi lembut lunak hatinya untuk balik kepada Allah. Dan hendaklah engkau berpesan dan menasihati, tunjuk, tegur, ajar akan mereka itu tadi dalam keadaan sabar. Kenapa? Kerana ceteknya fikiran dan lemahnya daya akal mereka. Nak cerita gini, kalau kamu jumpa orang yang tak cerdik, jumpa orang yang kurang bijak, tetap juga bersangka baik dengan mengatakan apa? Sungguh Allah jadikan dia orang yang tak cerdik. Kalau dia buat dosa, dimaafkan dia Allah, sebab jahil, sebab tak tahu, Allah ampunkan. Sedangkan saya ni buat dosa dalam keadaan saya tahu benda tu dosa, tapi saya buat juga.
maka ruang-ruangan daripada membesarkan diri sendiri itu tadi tertutup, sehingga tak ada pun sedikit daripada hatinya untuk mencela ataupun memaki orang lain di atas kekurangannya. Allah, ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Maka sebut lagi apa ni? Maka sayugianya janganlah engkau laknatkan sesuatu yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan laknat yang ditentukan, yakni dikhususkan kepada sesuatu, sama ada manusia atau binatang atau batu atau kayu atau api atau makanan atau lainnya, sama ada orang Islam atau orang kafir, yang tertentu bersalahan dengan umum, maka iaitu tiada mengapa seperti dikatanya la'anatullah 'alal kafirin atau la'natullahi 'alal kadhibin, seperti yang tersebut di dalam Al-Quran. Tetapi yang aula, jangan engkau laknat akan seseorang. Jadi ini dia yang keenam, kata apa? Berusaha kita, jangan kita mencaci baik orang, baik batu, baik gunung, baik pokok, baik binatang, baik makanan. Kadang kita makan ni mulut tak berjaga juga, insya-Allah. Tengah makan-makan kita tolak, masin lah, tak sedap lah. Itu satu penghinaan, kejian ke atas makanan, insya-Allah. Hak ni Nabi SAW tak buat. Kalaulah kita makan satu makanan tadi berasa sangat pedas, atau berasa sangat masin, atau berasa sangat manis, kita tak minat benda-benda macam tu, maka macam mana kita buat? Kita taraktahu, tinggalkan dia. Jangan tak makan tapi keji lagi benda tu. Insyaallah barakallahu taala cik cepatlah makan. Tak nak lah, dah lah masin, tak tawa, ceroy, macam-macam kataan keluar. Insyaallah. Jangan tak makan, tinggalkan saja. Dah, tak apa, terima kasih. Tak makan. Sudah. Ini adab yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kamu melaknat itu adalah manusia pun tak boleh, apatah lagi binatang ataupun batu pun tak boleh. Tabarakallah taala. Batu tak boleh kita laknat, insyaallah tabarakallah. Ini tersepak batu, minta maaf, tut punya batu, insyaallah tabarakallah taala. Apa yang kau duduk dekat sini? Pada batu tu 10,000 tahun dah duduk di situ, insyaallah tabarakallah taala. Dia yang tersadung batu, dia marah pada batu, insyaallah tabarakallah. Dimakinya pada batu tu sebut. Tak boleh, kerana batu juga makhluk Allah yang akan menerima hukum di hari akhirat kelak. Ada batu yang dapat masuk syurga, dan ada batu yang akan masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Dia batu ni bukan cerita yang masuk syurga nanti jin dan manusia saja. Tak. Batu juga adalah makhluk yang akan masuk syurga dan akan masuk neraka. Syaitan barakallahu ta'ala anhu. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sesungguhnya api neraka itu nanti bahan bakarnya adalah manusia, jin dan batu-batan. Batu-batu yang merelakan diri mereka menjadi berhala, batu-batu yang melunakkan diri mereka untuk dibentuk menjadi patung. Ini batu semua masuk neraka. Itu sebab diperbahas dalam buku yang ditulis oleh Datuk Ustazah Hajjah Nurbahiyah Mahmud. Apa di antara sebab akhlaknya makin kurang, akhlak seseorang semakin nipis? Kenapa? Kerana tatapan matanya terhadap patung berhala. Kadang gemar pergi ke kuil, pergi ke toko, tengok patung berhala tu. Insyaallah taala. Sebenarnya dia ada signifikasi ataupun dia ada efek pada diri kita. Bila kita gemar memandang benda-benda macam tu, dia akan menipiskan ketebalan akhlak kita tadi. Itu sebab tak boleh. Dan ini dakyah-dakyah mereka kalau boleh nak buat sebesar yang mungkin, biar semua orang boleh tatap. Insyaallah. Lalu atas flyover nampak kuning aja. Kita pun berkenal tengok. Ni siapa? Ini Murugan, insyaallah taala. Ini siapa? Ini Dewa Siva, insyaallah taala. Ini siapa? Ini Krishna, macam-macam nama ada. Tapi kita tidak dibenarkan memandang yang demikian rupa. Itu sebab acar tidak boleh disimpan dalam rumah. Ini asbab kepada tidak masuk malaikat ke dalam rumah. Ini kata ulama. Acar-acar patung-patung ni tadi tak boleh disimpan dalam rumah kerana khawatir itulah asbab tak masuk malaikat. Tu yang kata tak boleh letak gambar, bukan gambar sekeping tu tak letak dah. Mana gambaran ni apa, bila diberikan bayang keluar bayang seperti yang kita nampak. Tu tak boleh. Tabarakallahu taala anhu. Ada batu pun tak boleh kita laknat. Pergi marah batu nisan, pergi marah batu jalanan, masya-Allah. Tapi dia pergi sanjung batu cincin. Masya-Allah taala. Oh, ini masya-Allah, dia masya-Allah beria cium. Insya-Allah.
demikian rupa. Maka suatu kekesalan disebabkan memaki batu. Batu juga termasuk makhluk yang berada dalam kategori jumadat. Apa tu jumadat? Barang beku. Kerana baginda Nabi SAW pernah memegang al-jumadat, atau batu. Nabi SAW pegang dan Nabi buka depan para sahabat. Nah, semua tengok batu di tangan Nabi SAW. Tengoknya tadi dia dia melihat nazaruhum, melihat mereka itu tadi dengan pandangan ta'ajjuban, dengan rasa ta'ajjub, dengan rasa hairan, dengan rasa ajaibnya. Kenapa? Kerana batu yang ada pada tangan Nabi SAW mengeluarkan suara Allah, 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 Allah. Ketika itu Nabi ambil batu tadi, batu yang ada pada tangan Nabi, Nabi ambil tangan Abu Bakar, letak atas tangan Abu Bakar. Bila batu tu berada di atas tangan Abu Bakar, batu tu masih lagi Allah, Allah, Allah. Abu Bakar kembalikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW beri pula kepada Umar. Umar kata, batu tu berada atas tangan Umar, Allah, Allah, Allah. Daripada Umar, Umar beri pada Uthman. Kemudian batu tu tak berbunyi. Tak bunyi batu tadi. Kerana Umar tak pulang balik pada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah yang bagi, ini Umar yang bagi. Cerita dalam satu riwayat, cerita macam tu. Ala kulli hal. Namun hakikat nak cerita, al-jumadat termasuk benda beku, benda yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala dengan peranan masing-masing. Jangan kita ingat batu tak hidup. Kalau tuan-tuan ingat tu batu yang ada depan tabung haji tu, masya-Allah, depan masjid, apa nama, masjid daerah tu, kaburnya dulu hidup. Saya tak pernah tahu pula hidup tidak, masya-Allah tabarakallah taala. Tapi bukankah dia semakin besar, masya-Allah tabarakallah taala. Kajian daripada pengkaji-pengkaji gunung mengatakan bahawa setiap 1 tahun gunung membesar sebanyak 32 mm. Gunung tu membesar. Saya kecil jadi besar. Kalau kita nak tengok, mudah aja kita tengok bagaimana Allah Taala menghancurkan Krakatau. Kemudian lahir anak Krakatau. Letusan daripada Krakatau melahirkan anak pula, cabang 3 lagi keluar yang asalnya kecil kemudian menjadi besar. Itu gunung berapi, kita tahulah kerana letusan magma yang ada dalam perut bumi dan sebagainya. Ala kulli hal memang dia cepat besar. Tapi gunung yang kita tahu dalam kajian, gunung ada 2. Yang pertama gunung lipat muda, yang kedua gunung lipat tua. InsyaAllah kita yang berada di banjaran Malaysia ni tadi, kita tahu yang ada di keliling kita gunung lipat tua yang tidak menghasilkan lava ataupun gunung berapi. Semua dah lipat tua mati. Jadi kajian yang dibuat terhadap gunung yang ada di Malaysia ni tadi, gunung Malaysia membesar sebanyak 32 mm setahun. Ini ada ensiklopedia, kena buka, masya-Allah taala. Menunjukkan apa? Saya bukan nak cerita bab science fiction ke apa ke malam ni, tak. Nak kata benda tu hidup. Walaupun dia beku tetapi dia hidup. Ini penceritaan nak sebutkan demikian rupa, masya-Allah. Jadi itu sebab tidak boleh memakikan gunung, tak benar, batu. Batu ni tak boleh suka-suka kita nak maki, letak apalah berada di sini. Letakkan dia, gunakan pada tempat yang sesuai. Nak bina rumah, silakan bina rumah. Nak buat jalan, silakan buat jalan. Kerana pengkhususannya tadi telah ditetapkan, tetapi jangan dimaki. Perkataan maki ni tadilah, ataupun perkataan penghinaan ke atas batu itulah yang menyebabkan teguran Al-Imam Al-Ghazali di sini. Yang ketiga, tak boleh tegur, tak boleh hina manusia, binatang, batu. 4, kayu. Tongkat-tongkat, kayu-kayu ni jangan dihina, jangan dimaki, kayu-kayu dan sebagainya, insya-Allah. Ataupun api. Kayu tak boleh maki, api tak boleh maki. Sebenarnya bukan kata tak, bukan ada pengkhususan pun kayu, batu, api. Semua benda tak layak kita nak maki sebenarnya. Kerana apa? Kerana sifat memaki itu adalah sifat mazmumah, sifat yang tercela. Jadi pengarang nak bagi tahu, jangan biasakan diri itu mencela. Walaupun saya cela ni atas kayu je Ustaz, bukan cela orang pun, kata Masya. Saya cela kerana kebiasaan itu tadi akan datang jangkitan kepada tabiat dalam kehidupan. Itu sebab dia katakan jangan memaki, walaupun dia highlightkan beberapa perkara, dan juga kepada makanan atau lainnya tak boleh. Semua tak boleh. Pada air kita maki, air lagi tak boleh. Masya-Allah. Minta mana? Air kerana ia adalah bahan perakam yang paling utuh. Jadi dia tak boleh dimaki, tak boleh dimarah. Itu sebab kalau orang buat perubatan pakai air ni, masya-Allah. Ni guru saya turun sanad bagi tahu pada saya, apabila kita bacakan sesuatu kalimah ataupun satu bacaan pada air, maka jangan diisi air itu sepenuh-penuhnya. Kurangkan air tadi sebahagian.
Itu sebab nanti kita akan nampak air itu berpeluh dan sebagainya. Ala kulli penguapan berlaku kerana air ialah bahan perakam yang terbaik sekali. Ini bahan perakam yang sangat terbaik adalah air. Itu sebab ibu-ibu, air yang nak diberi pada anak, ajarkan bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimah yang paling kuat sekali. Itu kalimah yang paling mujarrabat, dipanggil mujarrabah. Yang mujarrab boleh jadi ubat. Tabarakallah taala anhu. Baik. Kita boleh buat sendiri. Kita ambil, kita baca selawat, kita baca Fatihah, ya kursi, yakin dengan diri kita sendiri, insya-Allah Allah bantu. Insya-Allah barakallahu taala. Tak kadang susah-susah buat, tak ustaz tolong buat air ustaz, insya-Allah. Sendiri buat boleh. Insya-Allah barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting pengharapan kita pada Allah, bukan kekuatan air itu dah. Kita nak buat minum air ni asbab je. Ni asbab belaka je. Tapi mintanya pada siapa? Allah juga. Ya Allah tolonglah ya Allah, ini habis ikhtiar saya ya Allah, tolong dengan pengharapan padamu ya Allah. Itu dia. Kalau minta tok guru buat pun serupa itu juga, ya Allah ini asbabnya ni nak masuk badan dia. Ada kala pun pada engkau juga kami minta tolong ya Allah. Baik. Seterusnya, dan sama ada cacian itu terhadap orang Islam tu lagi tak boleh. Dengan orang Islam tak boleh, apatah lagi orang kafir. Orang kafir pun tak boleh. Kita bergaduh macam mana dengan kafir sekalipun, jangan kita maki dia. Kafir di sini mana apa? Kafir zimmi. Apa tu kafir zimmi? Kafir yang bernaung dalam negara orang Islam dan dia bayar cukai pada kerajaan Islam. Dia duduk dalam kerajaan Islam, pemerintahan dia adalah pentadbiran Islam, maka dia bayar cukai pula dulu tu. Dia ada bayar jizyah ataupun cukai terhadap kerajaan yang dia duduk, zimmi. Adapun pada ayat la'anallahi 'alal kafirin, laknat Allah ke atas orang kafir, kafir harbi, iaitu kafir yang memerangi orang-orang Islam. Masya-Allah tabarakallah. Orang yang cari pasal dengan orang Islam, yang ajak berperang dengan orang Islam, maka dikatakan laknat atas mereka. Ataupun dia orang Islam, namun dia ni kaki kelentong punya orang, insya-Allah. Menipu kerja dia. Lalu Quran telah mengatakan la'anallahi 'alal kadzibin. Laknat Allah atas orang yang menipu. Maka ketika itu yang aula jangan engkau laknat akan seseorang. Lebih baik cakap benda baik ajalah. Tak usah kita laknat orang. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wala taqta' bi syahadatika ala ahadin min ahli al-qiblati bi syirkin aw kufrin aw nifaqin fa innal muttali'a ala sarairi huwa Allah ta'ala fala tadkhul baina ibadin wa bainallahi ta'ala. Maksudnya, dan jangan engkau putuskan dengan saksimu atas seseorang daripada ahli kiblat, iaitu orang yang pada zahirnya Islam, iaitu jangan engkau hukumkan akan seseorang yang demikian itu dengan syirik atau kafir atau munafik, kerana bahawasanya yang melihat atas yang di dalam hati manusia itu ialah Allah jua, tiada lainnya, maka jangan masuk engkau antara hamba dan antara Allah. Ini mana jangan ambil kerja Allah Ta'ala. Ada orang yang gemar wala taqta', jangan kau putuskan bisyahadatik, dengan saksian mata engkau, ala ahadin, ke atas seseorang, min ahlil qiblah, dari kalangan ahli kiblat. Ahli kiblat siapa? Orang Islam lah. Jumpa orang Islam yang tak sama peranan dengan dia, yang tak sama amalan dengan dia, yang buat lain daripada dia, maka dia kata bisyirkin, ini syirik tuan-tuan. Orang pergi kubur, syirik, kata masya-Allah. Au kufrin, ini kafir tuan-tuan, insya-Allah. Au nifaqin, orang macam ni munafik tuan-tuan. Perkataan ini, kata Imam Ghazali, jangan kau putuskan atas orang Islam. Kenapa gemar sangat menjadi zikir pada perbicaraan mulut-mulut manusia ini tadi yang Islam, gemar mengkafirkan saudaranya yang Islam. Orang ni kafir tuan-tuan, macam ni kafir, suka kafirkan orang. Subhanallah ta'ala anhu. Tak boleh. Kenapa? Kerana kata guru kita Habib Naufal bin Jindan, Habib Jindan bin Naufal Jindan, apa kata dia? Betapa susahnya tiap daripada kita untuk mengislamkan seseorang. Dalamnya ada, saya kira lebih kurang dalam 40-50 orang lah saya kata, Masya Allah. Ada tak siapa-siapa dalam ni yang pernah mengislamkan satu orang je?
Itu pun kadang menong kita. Mungkin ada tak kita tunjukkan, masya-Allah tabarakallah taala anu. Tapi nak cerita di sini, betapa susahnya nak Islamkan orang. Nak membawa satu orang yang tercicir ataupun seorang yang ketinggalan daripada mendapat hidayah Allah, kita nak tarik masuk bertemu dengan hidayah Allah, susah. Tapi mengapa lebih mudah kalian mengkafirkan orang yang telah dekat dengan Allah Ta'ala? Mana orang dah beriman, orang tu semayang, cuma lari sikit dengan pendapat kita. Boleh jadi kita bukan geng ahli tahlil, ada orang buat tahlil, langsung kita nak kafirkan ahli tahlil tadi. Tak boleh. Syaitan barakallahu ta'ala. Boleh jadi kita ni jenis orang yang duduk berwirid lepas semayang, sedangkan orang tu tak berwirid. Takkan kita nak kata tu kafir tak berwirid? Tak boleh. Syaitan barakallahu ta'ala. Tiap-tiap orang adalah hamba Allah. Tu sebab kata akhir apa? Fala tadkhul baina ibadi wa bainallahi ta'ala. Jangan sekali-kali engkau tu seorang hamba masuk campur kerja Tuhan. Tu kerja Tuhan tu yang nak mengesahkan seseorang yang demikian rupa. Fala tadkhul, maka jangan sekali-kali engkau masuk bainal ibadi, di antara hamba, wa bainallah ta'ala, dan juga dengan Allah Ta'ala. Apa maksud dia? Iaitu jika engkau lihat akan seseorang pada zahirnya Islam, dia semayang, dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia semayang, dia berzakat, dia haji, cukup. Istimewa pula jika dia mengamalkan akan amalan orang Islam seperti solat, puasa dan membayar zakat dan menunaikan haji dan barang sebagainya. Dia Islam yang pertama dengan sebab dia tadi mengucap syahadah. Kita nampak, pernah dengar dia mengucap syahadah. Dia semayang, kita tak pernah nampak lagi. Dia bayar zakat, tak pernah nampak. Maka Imam Ghazali kata istimewa lagi kalau dia tu bayar zakat, istimewa lagi kalau dia tu semayang. Maka janganlah engkau iktikadkan, dan jangan engkau hukumkan, dan jangan engkau sangka pun jangan akan mereka itu pada batinnya itu menyekutukan Allah. Alah, dia tu semayang gitu tapi kuat main bomo dan sebagainya, masya-Allah, syirik dia tu, kafir dah. Tak boleh kita cakap dengan yang demikian rupa, kerana Allahu a'lam, Allah lah yang lebih mengetahui tentang seseorang itu. Ataupun dia kafir atau dia munafik. Sebab apa? Kerana tiada engkau ketahui akan yang ada di dalam hati manusia itu. Kerana tempat telik pandangan Allah Ta'ala ni adalah hati manusia. Innallaha la yanzuru ajsamikum wala sawarikum walakinnallaha yanzuru ala qulubikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang kepada ajsamikum, tubuh badan kamu, besar ke, kecil ke, dempol ke, kurus ke, keren ke, berisi ke. Walang sawarikum, tak pandang pula parah rupa kamu, handsome ke, kacak ke, molek ke, huduh ke, apa nama kita katakan, gelebih ke. Tetapi apa yang dipandang oleh Allah Ta'ala? Walakinnallaha yanzuru ala qulubikum. Tetapi yang dipandang oleh Allah Ta'ala hanyalah hati-hati kamu. Ini segi apa? Segi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sayugianya jangan engkau hukumkan akan seseorang dengan syirik atau kufur, syirik atau dengan kufur atau dengan munafik, dan jangan engkau cela akan seseorang daripada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan engkau hinakan dan jangan engkau laknat akan mereka itu. Tetapi sayugianya engkau muliakan akan segala hamba Allah itu, dan jangan engkau cela akan segala makhluk Allah. Dan jika sesuatu yang lain daripada manusia sekalipun. Ini Imam apa nama Syekh Abdul Somad Palembang tekankan sini, apa dia? Kita kena perbanyakkan muhasabah diri, jangan suka cela orang. Yang kedua apa dia? Kita muhasabah diri dengan banyak memuji kebaikan orang. Puji kebaikan orang, bukan puji kebaikan diri kita. Diri kita dok puji, kata kita bagus, tak jadi juga, masya-Allah. Jadi yang kita hendak apa dia? Memuji akan hamba Allah yang lain. Pujian tu ada berapa? Pujian itu ada 4. Pujian terbagi pada 4. Yang pertama namanya qadimu ila qadim. Yang kedua qadim ilal hadis. Yang ketiga hadis ilal qadim. Yang keempat hadis ilal hadis. Apa makna? Yang pertama qadim ila qadim, pujian Tuhan kepada dirinya. Allah puji diri sendiri.
Apa kata Allah Ta'ala? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Allah puji diri dia sendiri dengan firman-Nya. Yang kedua, qadim ila hadis, iaitu pujian Allah kepada hamba-Nya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan pada diri engkau wahai Muhammad terdapat akhlak yang sangat mulia. Subhanallah. Allah puji Nabi. Yang ketiga, pujian hamba kepada Tuhannya. Alhamdulillah, kita kata segala puji bagi Allah. Nahmadillah, nahmadullah, nastaghfirullah. Hak ni puji-pujian makhluk kepada Tuhan. Yang keempatnya apa? Hadis ila hadis, pujian makhluk pada makhluk. Oh tuan, kacaknya tuan pada hari ni, lawanya lah anak awak, cantiknya lah rumah awak. Ini pujian kepada makhluk yang akhirnya kesudahan daripada pujian tadi berbalik kepada Allah Ta'ala juga. Cantiknya kuih segi muka ni Cik Jah. Apa berlaku? Pandainya awak buat. Siapa dapat pujian? Dipujinya kuih tapi tak dapat juga pada tuannya, cantiknya awak buat. Begitu bila kita memuji satu makhluk Allah Ta'ala, pujian tadi balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan sambung lagi. Kerana apa? Kerana Nabi Yunus dan ini dan dari ini dan dari kerana inilah sesungguhnya para Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Tadi saya cerita Nabi tak cela makanan. Bagaimana hal keadaannya? Nanti kita akan sambung pada siri yang akan datang, insya-Allah tabarakallahu taala. Jadi sekadar itu saja pada malam yang mulia ini. Salah silap tutur bicara saya. Apa yang saya sampaikan kiranya tak bertepatan dengan murad kitab. Pada Allah Jalla Jalaluhu wal Azam saya minta ampun. Pada barisan ayahanda, ibunda, adinda dan kekanda sekaliannya, saya nyusun 10 jari mohon maaf atas ketelanjuran kata-kata saya. Apa yang saya sampaikan kalau tak bertepatan dengan murad kitab, pada Allah jua saya minta ampun. Pada hadirin ayahanda, ibunda, adinda dan kekanda sekaliannya, saya nyusun 10 jari mohon ditegur diri ini dengan teguran bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'ali qudri unsa wa zakar. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyi wasiddiq wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal ilmi la yanfa' wa qalbi la yahsha' wa 'amalu la yarfa' wa du'a la yasma'. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wah anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.